Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi sekali dalam kelas tuition Cikgu Yeh. Untuk kali yang kedua, insyaAllah. Jadi kita mulakanlah kelas kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab bagi yang Islam. Yang bukan Islam boleh bertafakur cara masing-masing. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi sekali. Jadi hari ini kita akan sambung. Kita punya pembelajaran itu 1.1 kita dah belajar berkenaan dengan daya paduan. Kalau kamu masih ingat lagi, kita belajar berkenaan dengan daya paduan. Yang mana kalau kita ada dua daya, kan, berserenjam macam ni. Okay, selamat datang kepada Yaya Kakak. Yaya Kakak. Selamat datang. Yaya Kakak boleh dengar cikgu tak? Boleh cikgu, ni main cikgu. Alright, cantik. Yaya ni siapa ni? Nama sebenar? Oh, Nguyen. Ayo. Okay, Nguyen. Welcome, Nguyen. Alright. So, kita nak sambung ni. Minggu lepas, kita dah belajar berkenaan padan lah dia guna MOE tak lepas. Okay. Sebab cikgu pakai email biasa, Gmail. Okay. So, minggu lepas kita dah belajar dah. Kalau kita ada dua daya, tarik pada satu arah, kita boleh gabungkan. Gabung itu kita namakan sebagai daya paduan atau daya bersih ataupun jumlah daya, kan. Kalau dua daya yang bertindak ke arah yang bertentangan secara 90 darjah macam ni, kita boleh buat kaedah segi empat selari ataupun kaedah head to tail, cabut-cabut kan. Kita dah buat dah. Kita boleh guna dapatkan daya paduan dia. Kita boleh dapat daya paduan. Tapi hari ni kita ada satu daya kita nak leraikan. Sebab tu nama dia lah leraian daya. Lerai tu apa? Kita pisah-pisahkan dia. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok di sini dia ada permainan tarik upih. Bila dia main tarik upih, daya yang dikenakan adalah ke arah ke arah atas macam ni. Dengan satu sudut. Ada theta kat situ. Okay? Arah gerakan dia bergerak ke arah sini. Itu arah gerakan. Jadi di sini sebenarnya kita boleh pecahkan daya-daya yang terlibat ke atas dua orang budak yang menarik ini. Seorang menarik, seorang yang duduk kat situ. Maka kalau kita lukis balik lah. Kalau kita lukis ni mamat yang duduk. Ni mamat yang duduk. Ini mamat yang tarik. Kita akan nampak daya itu ke atas dan dia gerak ke sini. Dekat mamat ni, cikgu guna pen warna lain lah. Dekat mamat ni dia akan ada daya apa? Daya tindak balas normal. Dan juga daya berat. Okay, kalau kita ambil itu. Yang ni pula kita ada daya tarikan. Sama ada kita letak F ataupun biasanya kita guna juga huruf T. Kalau tali kita guna T. Tension ataupun tegangan. Dan arah gerakan dia ialah ke arah paksi X ini. Okay, sekarang ni sebenarnya daya-daya yang kita ini kita boleh lukis sebagai gambar rajah jasad bebas. Yang mana kita lepas tu kita nak leraikan. Satu daya tadi kita boleh lerai kepada dua komponen. Sebab tu bila sebut meleraikan ni, proses meleraikan satu daya tunggal. Ni dia nak leraikan satu kepada komponen-komponen daya. Maksudnya, okey, kamu boleh ambil satu situasi ni, bukan satu, dia ada 4 situasi yang mana kita boleh leraikan. Okey, yang pertama, kalau daya tu ke arah itu. Kita boleh leraikan macam ni. Ke sini dan ke sini. Ini nama apa? Ini nama dia Fx, ini nama dia Fy. Kalau ikut skala kamu kena lukis bagi sama tinggi sama panjang ni. Okey, katakan daya tu bergerak ke sini pula. Kita boleh leraikan macam ni. Ke atas, ke sini. Okey. Oh, kejap-kejap cikgu lukis cantik-cantik sikit. Yang ni tak cantik. Pada semua. Guna sinkros ya cikgu. Yes. Kita akan guna yang tu. Sama macam mana kita dapatkan yang sebelum ni. Yang ni pun kita akan guna sin, cos, tangent pun boleh. Tapi tangent kita jangan pakai lah. Okey. Cikgu buat siap-siap yang ni. Kita ada 4 daya ni. Kamu boleh leraikan. Yang ni kita boleh leraikan Fx, Fy. Ini Fx, inilah Fy. Yang ni Fy juga ke atas, Fx. Kalau kita nak letakkan negatif Fx pun boleh. Sebab apa? Daya ni adalah quantity vector. Tapi dalam calculation kita jaranglah letak tanda negatif ni. Ini juga adalah Fx, inilah Fy. Okay, Ayam, I see you. Okay. Tapi, Upin. Okay, baik ya. Kalau kita nak letak negatif Fy pun boleh. Kalau ikut dari segi paksinya memang itulah dia. Okey. Setiap daya ni kita boleh, kalau dia bersudut. Ingat dia mesti ada sudut ni. Ni ada theta, kat sini ada theta, sini ada theta. Sekarang ni semua theta yang sudut itu cikgu lukis dengan
fx. Okey, kerana apa? Ada sebab dia lah. Okay, jadi mari kita tengok. Sekiranya lebih mudah begini. Kita ada satu kotak, ditarik dengan satu daya F, maka kita akan leraikan dia. Okay, sekarang ni semasa kita meleraikan, sebenarnya kita buat satu daya ke sana dan satu daya ke atas ni. Okay, dan dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk satu segitiga bersudut tegak. Macam ni. Dan kita ada daya tadi ke sana. Sekarang ni sini adalah theta, sini adalah F, sini adalah Fy, sini adalah Fx. Okay, sekarang ni kita ada macam tadi Nguyen sebut, sin theta. Kita ada cos theta. Okay, sin theta, cuba kamu tengok. Sin theta yang mana ke mana? Berdasarkan segitiga ni. FY. Fy bahagi dengan? Bahagi dengan delta. Theta bukan? Bahagi dengan F. Hypotenuse. Yes, hypotenuse kita adalah F kan? Very good. Okay, cos. Macam mana pula dengan cos? Cos opposite bahagi adjacent bahagi bukan opposite, dia adalah adjacent. Adjacent bahagi hypotenuse cikgu. Yes, so Fx bahagikan dengan F. Betul tak? Okey, daripada sini sangat penting sebab tu yang ini yang kamu kena kita kena tengok dulu. Daripada sini kita nak keluarkan apa formula bagi Fy kita dan apa formula bagi Fx kita. Okey, jadi daripada sini kamu akan dapat Fy, F ni akan naik ke atas. Kita akan dapat F sin theta. Dan Fx kita adalah F cos theta. Inilah formula kita. Yang kita nak, bukan nak hafal lah, kita nak fahamkan berdasarkan graf ini. Berdasarkan graf pula dah. Berdasarkan segitiga ini. Tapi kena ingat, sudut ataupun theta itu dia dia dengan paksi X. Okey, boleh tak? Sampai setakat tu boleh ikut tak? Boleh, cikgu. Okey, cantik. Sekarang ni bila kamu kata kamu faham kan? Kita ada Fy, F sin theta. Fx sama dengan F cos theta. Sekarang ni cikgu nak bagi satu nilai. Katakan F ni bersama dengan 100 Newton. Sudut dia adalah 30 degree. 30 darjah. Okay, sekarang ni leraikan ataupun hitung komponen Fx dan Fy. Okey, cuba buat. Hitungkan komponen Fx berapa dan juga Fy berapa. Tulis jawapan dekat kamu punya setting tu. Okay, cuba. Macam biasa cikgu lupa nak sebut tadi kan. Kita kena saya tak rela gagal ujian. Apa ni? Pertama kamu kena senaraikan dulu. Sepatutnya apa yang kamu ada? Kita senaraikan yang ada ialah F. 100 Newton. Ni apa ni? Theta. 30 darjah. Kan? Yang lain kita tak ada lah. So daripada sini kita ada F dengan theta. Formula. Saya ni senarai. T ni tukar. Tak payah tukar lah. Semua dah cantik dalam Newton apa semua. R ni rumus. Ni lah rumus yang kita nak pakai. Fx kita pakai apa? Cikgu bagi dia. F cos theta. Ini untuk Fx. Kamu masukkan nilai. Lepas tu G ni gantikan. Kita gantikan. Masukkan nilai yang kita ada. 100 cos 30 darjah. Jawapan cikgu letak kat sini lah. Fx. Berapa jawapan dia? Fy pun sama juga. F sin theta. So kita ada F kita 100. Sin dengan theta kita 30 darjah. Jawapan kat sini. Okey. Cepat. Type jawapan. Fx berapa? Fy berapa? Fy 50, Fx 86.6. Terbaik. Fx ialah 86.6 86.6 Newton. Fy kita adalah 50 Newton. 50.0 tak apalah. Okey, semua dapat sama ke? Fy 50. Cantik. Aminah pun dapat. Okey, Cikgu Hab kamu dapat ke? Alright, inilah kaedah dia. Sebab apa? Kita dah leraikan sini Fx dan sini adalah Fy. Sebenarnya bila kita leraikan daya itu, daya ni hilang tau, hilang. Kita hilangkan dia. Sebab tu bila kita lerai tu bermaksud kita pecahkan dia jadi dua. Sebelum ni kita ada dua daya, kita jadikan satu. Yang ni kita ada satu daya, kita pecahkan jadi dua. Dia akan hilang. Okay, itulah kaedahnya untuk kita mengira Fx dengan Fy. Sekiranya kamu nak semak, betul tak? Betul jawapan aku ni. 86.6 dengan 50 ni betul tak betul ni? Cara dia mudah je sebab apa? Kita ada dia satu segitiga bersudut tegak, maka kita boleh check menggunakan teorem Pythagoras. F square sama dengan Fx square campurkan dengan Fy square. Kan dia punya segitiga tu kan? Jadi kalau kita nak dapatkan F saja, square root of
fx square campurkan dengan, cuba kamu tekan yang ni, dapat balik tak jawapan kamu tu? Fx square campur dengan fy square. Bermaksud fx berapa tadi? 86.6 kuasa 2. 86.6 kuasa 2 campurkan dengan 50 kuasa 2. Lepas tu di punca kuasa 2 kan, kamu mesti dapat 100 balik. Mesti dapat sama balik dengan daya yang dibagi asal tu. Cuba tekan. Mina dapat. Lagi yang lain? Very good. Mungkin kamu dapat 99.99 lah, lebih kurang macam tu. Fatini pun dapat. Very good. Yang lain dapat tak? Dapat cikgu. Alhamdulillah. Good Tarin. Nadir pun dapat. Very good. Okay, itu kaedah dia bila kita dah buat calculation. Cantik. Kentira pun dapat. Bermaksud kamu akan boleh check. Boleh semak balik. Boleh semak balik. Alright. Jadi itulah kaedah dia. Sebab tu cikgu tak nak ambil masa panjang sangat yang ni. Agak mudah. Yang ni okey. Yang ni kita nak kaitkan bila dia bagi contoh ni, dia kaitkan terus dengan apa yang kita dah belajar gambar rajah jasad bebas yang sebelum ni. Yang mana bukan itu saja daya yang terlibat. Bila ada kotak ni, dia akan ada juga daya normal reaction force ataupun daya tindak balas dan juga berat. Dalam kes ni, cikgu besarkan sikit dia punya lukisan tu. Dia ada satu daya, tali tegangan. Pada sudut 30 darjah. Sini ni akan ada apa? Normal reaction dan juga kita ada W berat. Dan dia juga ada daya ke belakang ni, iaitu daya friction ataupun geseran. Okey, mari kita tengok dia punya soalan dia. Rajah 1.19 menunjukkan sebuah bongkah kayu ditarik oleh daya T yang mencondong pada sudut 30 darjah di atas permukaan mengufuk. Jadual menunjukkan magnitude daya yang bertindak ke atas bongkah itu. Daya T ni dia kata 36 Newton. Berat dia 24. W ni sama dengan 24 Newton. Okey. Tindak balas normal 6 Newton. R ini 6 Newton. Geseran dia 20. FR ni adalah 20 Newton. Okey. Dia tanya apa? Hitung magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Sekarang ni kalau kamu nampak, kalau kita tengok kita buat bertindak pada satu titik Okey. Katakanlah semua berdaya bertindak pada sini. R kat sini. W kat sini. Sini kat sini T. Sini adalah FR. Nampak tak? Ada satu daya yang pelik. Daya yang R dengan W, kita tahu dia berada pada paksi Y. Cantik, paksi Y. FR berada pada paksi X. Cantik. Yang T ni dia berada pada di tengah-tengah, yang mana T ni yang kita kena leraikan dia. Kita leraikan kepada FX dengan FY supaya nanti dia akan berada ngam-ngam cantik macam ni. Macam ni. Yang empat segi kan. Okey. Sekarang ni kita nak hilangkan T itu, maka apa yang kita buat? Kita kena apa? Leraikan dia kepada TX dan juga ke atas ni adalah Allah saya ingat apa Yes, TX dengan TY. Okey, sekarang ni kita dah ada T ni 36. Cuba cari apa komponen TX. Theta dah kat sini TX kita ialah T cos theta. Dan TY kita adalah T sin theta. Cuba cari berapa T cos theta, berapa T sin theta. T kita tadi 36. 36 cos 30 darjah. Kamu tekanlah kalkulator berapa dapat. Lepas tu yang ni adalah 36 sin 30 darjah. Yang ni cikgu percaya kamu akan dapat 18 lah. 18 Newton. Sebab cos 30 adalah 0.5. Separuh Yang cos 30 0.866. Kena darab 36 lah. Okay, berapa dapat yang TX ni? 31.18. Cantik. 31.18. Unit dia jangan dilupakan. Newton. Tadi. Saya tak rela gagal ujian tu. Senaraikan, tukar rumus, ganti unit. U ni unit. Pastikan kamu tulis unit dia. Unit dia adalah Newton lah dalam ni. Okey, TY bermaksud kat sini ni. Tadi kita ada berapa? R ni adalah berapa tadi? R adalah 6. TY kita kamu dapat 18. Bawah ni W kita 24. Okey, mari kita analisis satu paksi. Paksi Y. Paksi Y dulu. Paksi Y bila dia tidak memecut ke atas dan tidak memecut ke bawah, dia duduk dalam keadaan duduk di atas satu plane yang kekal macam mana kita boleh duduk. Sebenarnya kita dah tengok sebelum ni daya dalam keseimbangan ataupun
apa daya dalam keseimbangan lah. Yang ni kan. Bermaksud atas dengan bawah mesti sama. Kalau kita guna formula F sama dengan MA, pada waktu keseimbangan, A dia ataupun pecutan dia akan jadi kosong. Maka daya bersih dia adalah kosong. Daya bersih dalam kes ni ialah R tolak W sama dengan kosong. Maka R sama dengan W. Sebab tu bila kita tengok balik nilai dia betul tak betul, R kita adalah 6 campur dengan 18 sama tak dengan 24. W 24. Maka kita akan dapat 24 sama dengan 24. Okey, menunjukkan bahawa atas dengan bawah sama, maka dia dalam keseimbangan. Dia tidak terpecut ke atas, tidak pula terpecut ke bawah. Dalam kes ni dia pun tidak bergerak pada paksi Y, dia hanya bergerak pada paksi X. Okey, TX sekarang ni, okey, bila kita dah lukis macam ni, sebenarnya yang T ni kita dah hilang kan? Ting, dah hilang. Daya tu dah hilang tau. Dia dah pergi mana? Dia dah dipecah kepada TX dengan TY. TX kita berapa tadi dapat? Sini ialah 31.18. FR kita ialah 20. Okey, mari kita tengok paksi X pula. Paksi X kita dah, paksi Y kita dah selesai. Paksi X. Paksi X ialah F sama dengan MA. Kalau kita nak buat ni lah MA ni kalau dia bagi jisim, kita memang boleh kira dia punya pecutan. Tapi kalau kita nak ambil kira yang bahagian force saja, kita akan sebut TX tolakkan dengan FR. Kan? Maksudnya ini F lah ni. Kalau kita tak nak kira pecutan lagi sebab dia tak bagi jisim. Kalau dia bagi jisim, kita dah boleh kira dah. Okey, cikgu ambil F saja. Kita nak ambil kira F saja. So, F ni juga sama dengan ni lah. F sama dengan TX tolakkan dengan FR. Iaitu TX kita ialah apa? TX kita ialah 31.18 Newton. Tolakkan dengan 20 Newton. Maka kita ada F ni. F ni apa? Daya paduan ataupun daya bersih. Berapa kita dapat? 11 11.18 Newton. Inilah kita punya daya bersih. Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, very good. Boleh cikgu. Apa akan jadi bila ada daya bersih? Kena ambil daya bersih tu tolak lah. Kita dah dapat daya bersih sebelah ni kan. Bila ada daya bersih, apa akan jadi kepada blok ini? Adakah dia pegun atau dia bergerak dengan halaju seragam atau dia memecut? Pegun. Memecut. Kalau pegun dia tak ada daya bersih. Dia akan memecut. Very good. Tarin sebut tadi betul. Dia akan memecut. Ingat bila ada daya bersih 11.18 ni kita boleh samakan formula itu dengan MA, kita akan dapat pecutan kalau kita tahu jisim dia. 11.18 ini adalah dia punya daya bersih. MA tu nak cari pecutan ni lah. Okey Cikgu rasa soalan ni dia ada tanya pasal pecutan. Mari kita tengok. Dia kata tentukan magnitude dan arah daya paduan. Arah daya paduan kita dah tengok tadi. Dia akan bergerak ke sini dengan lebihan daya sebanyak daya paduan ni 11.18 Newton. Maka dia akan mengalami pecutan ke sana. Arah daya ke kanan, maka pecutan juga akan ke kanan. Berapakah pecutan bongkar itu jika jisimnya 24 kg? Baru dia tanya kan. Maka F sama dengan MA. F kita dah dapat tadi 11.18. M kita 2.4 kg A. Maka A kita sama dengan 11.18. Bahagilah dengan 2.4. Kamu akan dapat berapa ya? 4.66. 4.66 meter per second square. Itulah unit dia. Okey, sampai setakat tu boleh ikut ke? Boleh sangat ego. Okey, cantik. Nguyen, cikgu lupa tanya kamu. Kamu sekolah mana? SMK Hulu Kelang. Hulu Kelang. Terbaik. Okey, cantik. So, sekarang ni kamu kena faham apa tahu? Bila kita ada daya yang bersudut. Daya yang bersudut maksudnya dia sengit lah. Dia bukannya paksi X dan juga bukan paksi Y. Maka kita boleh leraikan dia kepada dua komponen. Iaitu Fx dan juga Fy. Lepas tu kita boleh tengoklah berapa nilai dia. Okey, ini juga yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tengoklah macam ni. Sebenarnya ini ada daya dia ke depan dan juga ke bawah. Ini Fx, inilah F daya paduan dia, inilah Fy. Yang ni pun sama juga, akan ada tegangan tali ke atas. T1, T2 dan di sini ada berat dia W. Sama juga macam minah tolak, kereta tolak ni. Kereta tolak, mesin rumput. Kereta tolak yang ni. Yang ni Fx pada paksi X, ke bawah ini adalah Fy dan juga daya itu ke bawah sini. Inilah F dia. Okey, sama je semua ni.
Okey, yang ni lah kita leraikan komponen-komponen. Kalau macam ni Mamat ni bawa balik daripada airport ni, dia bergerak ke sini fx, dia akan ada juga komponen fy ke atas. Sinilah f dia. Okey, jadi kalau kamu boleh lukis yang tu dan boleh leraikan, confirm kamu boleh cari nilai dia. Okey, menggunakan sin dengan cos. Tapi kena ingat, cikgu nak bagi trik satu. Harap kamu boleh. Okey, cuba cari yang ni. Mak gini sangat kejap. Okey, cuba cari komponen fx dan fy. Okey, cuba. Fx berapa? Fy berapa? Fy 86.6. Fx 50. Tarim pun sama, ngunyim pun sama. Fx kamu ambil apa? Kamu guna formula apa? Tadi cikgu kan dah bagi yang ni. Lain sikit. Kau tengok ni. Okey, cikgu tanya kamu, formula fx sama dengan f apa? Apa theta? Okey, f cos theta. Alright. F cos theta. Nadir pun cakap macam tu. Semua kata, tadi siapa kata sin? Sin ni dia ikut situasi tu sebab cikgu saya kata dia tak semestinya sentiasa cos. Yes. Very good. Okey. Dia macam ni. Ada dua kaedah. Yang pertama, sekiranya kamu nak hafal fx sama f cos theta, pastikan theta kamu berada di sini. Siapa yang buat f cos theta dengan 100 cos 60, selamat jalan. Salah. Dia akan dapat salah. Cuba tekan kalkulator. Berapa kamu dapat ni? Kamu yes. Fx sama f cos ni. Terbaik Aminah. Aminah jawab betul. Sebab bila sebut cos, dia mesti sudut dia dengan sini. Sebab kan tadi kita ambil berdasarkan segitiga kan. Segitiga tepat itu. Maka kalau kamu ubah di sini, sudutnya di atas ini, maka dia sebenarnya berubah menjadi fx ini, dia tak jadi f cos theta lagi. Kalau kita anggap 60 ni theta. Ingat Kalau macam ni, kalau dia bagi 60 lah. Kalau kamu nak guna juga sudut 60 itu, kamu kena ubah yang ni. Dia akan jadi f sin theta. F sin theta, maka kamu akan tekan F 100 sin 60, baru kamu akan dapat jawapan yang betul. Sebenarnya, 100 sin 60, dia adalah sama dengan 100 cos 30. Tak percaya, cuba tekan kalkulator. 100 sin 60 sama dengan 100 cos 30. Oh, memang sama. Dia akan sama. Dia terbalik kan? Alright. Jadi dalam kes ni, sekiranya kamu nak hafal formula fx sama dengan f cos theta yang macam kita dapat tadi, pastikan theta itu berada di sini. Bermaksud, kita katakan kita guna cos lah. Fx kita nak hafal cos. Tapi sebenarnya hafalnya agak bahaya kan. Kamu kena faham konsep dia. Katakan cos theta. Tapi theta ini, dia adalah sebenarnya, kita kena buat macam ni lah. 100 cos 90 tolak 60. Macam tu. Sebab theta ni dia bagi 60. Kita kena ambil 90 ni ditolakkan dengan 60 baru kita dapat theta. Yang ni kamu akan dapat betul jawapan dia. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh sangat cikgu. Okey, cantik. Sekiranya kamu nak pakai sudut 60 juga, fy dia akan jadi apa? F cos 60. Ini yang betulnya. Fy dia jadi cos pula. Kenapa cos? Sebab sudut dia dengan fy. Ini kan fy. Sebab tu kalau kamu nak pakai sudut itu 60, kamu boleh sebut fy sama dengan f cos 60. Kalau cikgu saya nak pakai dua-dua cos, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang ni lain. Fx sama dengan f cos 30, fy sama dengan f cos 60. Tapi cikgu takut kamu pening. That's why cikgu minta kamu faham. Kalau boleh, kalau kita nak gunakan cos untuk fx, pastikan sudutnya sentiasa dengan fx itu. Boleh ya? Boleh cikgu. Okay, cantik. So, kalau macam tu kita nak pergi kepada satu part yang agak biasanya pelajar agak pening sikit yang ni. Tapi cikgu harap kamu tak pening. Mari kita tengok. Okay, kalau kita ada satu bongkah yang berada di atas satu tanjakan. Macam ni. Atas rem. Okay. Yang pertama, biasalah dia akan bagi sudut kat sini. Theta.
Apa daya yang terlibat? Daya yang terlibat yang pertama dia adalah ni. Ingatlah R ini dia Daya sentiasa normal. 90 darjah dengan tempat mana dia duduk tu. Dengan apa satah yang dia duduk. Tetapi di sini juga dia ada berat. Berat dia tak duduk sama macam tu. Berat dia Bawah. pula sentiasa 90 darjah dengan 90 darjah dengan dengan permukaan bumi. Ni berat ni W. Okey. Di sini kalau benda tu dia tak bergerak bermaksud dia mesti ada daya rintangan menyebabkan dia geseran, rintangan pada geseran yang menyebabkan dia kekal kat situ. Okay, sekarang ni kalau kita tengok R dengan FR sekiranya lah. Okay, sekarang ni cikgu nak ubah benda ni. Cikgu nak jadikan kita macam mana? Cikgu pusing dia jadi macam ni Cikgu pusingkan. Ini macam ni. Jadi macam ni pula. Kalau kamu boleh nampak, imagine cikgu pusingkan paksi dia. Ini adalah dia punya tu. R dia ke atas. Maka dia punya FR dia ke sini. Dan W dia sebenarnya adalah ke sini. Sebab dia 90 darjah ke sini. Okey. Sekarang ni adalah R. Kalau kita pusing macam ni, kamu boleh nampak jelas tak bahawa yang R dengan FR ni berada pada paksi yang sesuai dah. Iaitu R ni berada pada paksi Y. Ini paksi Y. Yang FR ni berada pada paksi X. Kan? Jadi W ni, dia berada pada satu sudut. Maka yang ni yang kita kena leraikan kepada dua. Kita nak leraikan pada yang ni dan juga kepada yang ni. Sebab kita nak tadi yang segi empat tu. Yang bukan segi empat, dia yang bersilang. Iaitu paksi X dengan paksi Y je. W ni dia dah ada sudut. Bermaksud kita kena leraikan kepada dua komponen. Okey, bila sini theta, alright, maka sini akan jadi theta dia akan jadi kat sini theta. Okey, maka inilah WY, ini adalah WX. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? WY ni sama dengan W upper theta, yang WX ni W upper theta. Nak letak apa ni kat sini? Sin ke cos untuk WX? Sin. Yes, untuk WX kita letak sin theta. Untuk WY? Cos. Yes, very good, very good. Kerana apa? Kerana theta dia duduk kat sini. Theta dia berada di sini. Theta tu sama pula dengan theta ni. Ni yang theta ni, katakanlah 30 darjah. Maka di sinilah 30 darjah. Sekarang ni apa jadi pada W? W yang asal ni dia dah pun hilang. Sebab kita dah leraikan kepada WX dan juga WY. Pada waktu ni kita dah boleh analisis. Untuk paksi Y ialah R dengan WY. Ni untuk paksi Y. Paksi X FR dengan WX. Kita dah boleh analisis. Okey, boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh. Boleh cantik. Bermaksud daripada rajah ini, yang ni sebab cikgu pusingkan supaya objek itu berada nampak macam mendatar. Sudut tu akan jadi bawah. Okey, sekarang ni kalau di sini rajah dia akan jadi macam ni lah. Dia turun ke bawah ni. Yang ni adalah WX, ini adalah WY yang tadi. Maka WX kita adalah W sin theta. Yang ni akan WY ni sama dengan, cikgu tulis bawah ni W cos theta. Sebab theta dia berada di sini. Okey. Alright, boleh tak boleh? Boleh. Cantik. Jadi gambar tu sebenarnya dah ada kat sini lah. Tindak balas normal. Kalau dia bagi semua nilai itu, kita boleh dapat bahawa sekiranya dia kata tindak balas normal. Kat sini 12 Newton. R dengan WY ni sama. Maka kalau kita R sama dengan WY, maka 12 ni sama dengan WY adalah W cos theta. W kita berapa? W dia bagi tak nilai? Berat berapa dia ada bagi tak? Tak ada 2.4 kg. 2.4 kg. Tengok betul tak? W ni sebenarnya mg lah. Mg cos theta. Kita tengok soalan ni kejap. Mana dia tulis ni? Oh, Tu yang itu kat hitung sini. pecutan. Yang pertama dia minta kita lukis dulu. Tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, lagi satu. 4 Newton cikgu. Ya. Mana? 24 Newton berat dia. Oh, bukan. Kamu tak boleh guna 10. Kamu punya level mesti guna 9.81 G dia.
Kalau kamu guna 10 kan, memanglah berat dia bagi 24 Newton ni. Oh, sepatutnya tak boleh ni. Bukan 24 Newton, kena darat 9.81. Melainkan dia sebut ambil G sebagai 10. Ni mungkin dia nak mudahkan calculation lah. Dia letak 24 Newton. Okay, biasanya kalau kamu W sama dengan mg, mestilah kena sebut 2.4 tu darabkan dengan 9.81. Okey, tak apa. Kita boleh buat calculation, tak ada masalah. Okey, yang ni kalau kita ada nilai, sini 2.4 kali dengan 9.81 koskan dengan 60 pula, 30. Kan kita guna yang ni kan, 30. Sebab yang ni soalan dia 60, yang cikgu buat contoh ni 30. 30 darjah. Maka kamu akan dapatlah nilai dia. Tapi lari lah pula nanti sebab apa? Dia bagi kat sini 12. Sepatutnya kiri dengan bukan kiri kanan, atas dengan bawah akan nilai yang sama. Nilai dia mesti sama. Sebab benda ni dia tidak terbenam ke bawah dan juga tidak terangkat ke atas dengan pecutan. Bermaksud atas dengan bawah mesti sama. Sebab tu cikgu kata R ni sama dengan WY. Kita boleh samakan sebab dia duduk di atas satah ini, dia tidak pergi ke bawah dan tidak juga pergi ke atas. Dari segi calculation dia, nilai dia mesti sama. Boleh Walaupun dia bagi nilai W ni berapa, baru kita kira. Kalau kita kata 12, R ni adalah 12, maka di bawah ni W cos theta ni juga mesti dapat 12 juga. Itu yang maksud dia. Okey, boleh? Oh, boleh lah. Okey. Pastikan kamu tahu nak lukis ni dulu. Cikgu risau bila kamu nak leraikan W tu. W tu yang jadi kalau kamu rasa pening sangat, nak kata hafal, cuma dia berbeza lah. WX dia tak guna cos. Sebab apa? Theta dia kat sini, dia akan jadi WX sama dengan W cos theta. Y tu, WY sama dengan W sin, terbaik sebut subhanallah, terbalik. WX sama dengan W sin theta. WY akan jadi W cos theta. Okay. Ini je yang agak sukar sikit lah. Sebab tajuk ni dia bagi di atas satah condong kan. Agak susah sikit. Okay, kita ajar lebih kurang dah 10 minit lagi. Cikgu nak pergi kepada daya dalam keseimbangan. Cuma ada latihan ni sikit. Kita bincanglah sikit yang ni. Cikgu rasa cikgu bagi secara general. Kamu boleh buat calculation kemudian. Yang ni 70 Newton. Berapa dia punya Fx dia? Formula dia. F cos Theta. So 72 cos 42 kan? Kamu tekan kalkulator dapat. Fy dia pula. Aku ambil tu lah 72 sin 42. Kamu tekan kalkulator kamu dapat. Sama juga ini, kita akan leraikan yang ni. Yang ni boleh tak kita pakai Fx tu F cos? Boleh kan sebab theta dia kat sana. So Fx sama dengan 90 cos 64. Fy dia okey, good. Kamu tekan kalkulator, cikgu tak tekan Fy dia ialah 90 sin 64 darjah. Okey, kamu akan dapat jawapan. Betul je yang ni, dapat jawapan. Jangan risau. Okey, seorang lelaki menolak mesin rumput dengan daya 90 Newton. 90 Newton ke bawah. So dia akan ada dua komponen lah. Satu Fx kat sini dan satu ke bawah adalah Fy. Leraikan daya tolakan kepada komponen mengufuk dan menegak. Sama macam tadi lah. So kamu akan dapat. Tapi tengok sudut dia. Sudut dia bahaya ni. Bila sudut dia 60 ke bawah. Bermaksud kalau kamu nak guna Fx tu F cos. Kamu guna 90 cos. Okey, cos berapa? 30 ke 60? 30. Yes, very good. Macam mana dapat 30? 90 tolak 60. 90 tolak 60. Very good, very good. Fy pula? 90? Sin 60. Sin 60? Kau jangan. Sin Kalau 30, dah ambil atas 30. yang bawah pun mesti 30 juga. Faham tak? Faham? Okey. Bermaksud kamu kena tulis kat sini 30. Melainkan kalau kamu nak guna 60, kamu kena tulis cos juga. Fy sama dengan 90 cos 60. Jadi pening sikit lah kan. Dua-dua cos ni macam mana ni? Tapi kalau kamu nak ubah cos dengan sin, bagi Fx dengan Fy, pastikan sudut dia sama. Kedua-dua kita pilih satu sudut. Sebab tu kedudukan sudut ni biasanya kita akan letak dengan paksi mengufuk Fx. Lepas tu kita bolehlah Fx adalah cos, Fy adalah sin. Boleh
Okey, nyatakan fungsi komponen mengufuk. Mengufuk ni dia nak menghasilkan pecutan ataupun daya ke hadapan. Ni, dia tanyakan apakah fungsi. Ini daya ke depan lah. Daya paduan ke hadapan ke. Kalau daya paduan dia memecut. Kalau daya biasa dia akan bergerak dengan laju seragam. Ataupun dia pegun. Itu nanti kita tengok dalam daya ke dalam keseimbangan. Ini daya ke hadapan. Dah Fy ni apa guna dia? Fy ni menghasilkan daya tekanan ke bawah. Atas ego. Bukan, nampak ni dia tekan ke bawah Fy. Daya tekanan ke bawah. Untuk apa? Untuk memberi tekanan kepada mesin tu untuk memotong rumput dengan lebih rapat ke tanah. Kalau dia tarik, sebab tu mesin rumput, kita jangan tengok orang tarik mesin rumput. Macam tarik beg. Macam ni. Macam Mamat baru balik pada kampung. Balik kampung ni. Macam ni. Jarang orang mesin rumput macam ni. Sebab apa? Komponen Fy dia ke atas. Jadi tekanan ke bawah itu berkurangan. Ataupun daya ke bawah itu berkurang. Berbanding dengan dia menolak macam ni. Macam Minah ni. Boleh faham tak? Boleh? Okey, sebab yang ni ada dalam soalan trial banyak kali dah keluar. Tahun ni lah kan. Budak SPM 2021 lah. Belum lagi keluar tajuk ni. Asalnya lah. Jadi bermaksud mungkin ada kemungkinan dia nak tanya ke tajuk berkenaan dengan apa fungsi tolak dengan tarik, apa beza dia, yang mana lebih baik, berkenaan dengan sudut. Itu semua kamu boleh pilih lah yang mana yang terbaik. Okey, sekarang ni kalau dah selesai ni, kita pergi kepada daya dalam keseimbangan. Okey, keseimbangan daya ni cikgu dah highlightkan beberapa perkara sebab dia lebih kepada yang ni. Bila dalam keseimbangan, poin yang pertama yang kamu kena tahu dia adalah A dia sama dengan kosong. Apa A dalam kosong ni? Pecutan dia sama dengan kosong, maka pada waktu itu kita tengok daya ni, F sama dengan MA. Bila A kosong, F dia akan kosong. F ni apa? Daya paduan. Bila daya paduan dia kosong, bermaksud dia tidak akan menghasilkan pecutan. Ingat untuk daya paduan kosong ataupun tiada daya bersih ini, bermaksud kalau kita tengok macam ni lah. Kalau sini tarik 100, kiri tarik 100, kita tahu dah dia adalah daya dalam keseimbangan. Sama ada dia pegun, tak pergi ke kiri ke kanan, ataupun dia bergerak ke satu arah tapi dengan halaju seragam. Contoh lain cikgu boleh bagi. Kalau lah cikgu ada kereta, Allah, kereta macam tak kisahlah macam ni dia bergerak dengan daya ke depan lah enjin dia kan. Enjin dia menghasilkan daya sebanyak 1000 Newton. Contohlah 1000 Newton. Dan dia dikenakan friction ataupun rintangan angin, termasuk rintangan geseran ke atas tayar ni 1000 Newton juga. FR dia. Pada waktu ini kereta ni bergerak dengan halaju seragam. Bergerak dengan apa? Halaju seragam. Sebab untuk menghasilkan A sama kosong dia ada dua keadaan. Yang pertama dia pegun. Kena ingat yang ni sangat penting. Yang kedua dia adalah bergerak dengan halaju seragam. Kenapa pula pecutan kosong bila halaju seragam? Tengok formula dia. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Kalau halaju seragam bermaksud halaju akhir, katakanlah bawa kereta 80. Maintain je 80. Maka 80. Halaju awal dia pun 80 juga. Sebab dia bermula dengan 80. Maintain je 80. Pada waktu ini, masa ni kalau kau letak 1 juta jam, 1 juta saat pun 80 tolak 80 dah kosong. Kosong bahagilah dengan berapa pun akan dapat kosong. Sebab tu pada waktu halaju seragam, nilai pecutan dia adalah kosong. Bila pecutan kosong, daya paduan dia juga akan kosong. Tiada daya bersih. No net force. No resultant force. Tidak ada daya paduan juga. Boleh faham tak konsep tu? Boleh cikgu. Boleh. Berapa keadaan? Daya dalam keseimbangan? 3. 2 saja. Kau tambah Apa tu? Pegun atau? Pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Very good. Very good. Dia pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Nampak contoh ni cikgu dah bagi. Okey, mari kita tengok beberapa perkara. Suatu objek dikatakan dalam keseimbangan daya apabila daya-daya bertindak ke atasnya menghasilkan daya paduan sifar. Daya paduan sifar itulah F sama kosong tu. Alright, jadi sekiranya satu benda terapung pula dah. Tengok pasu bunga ni, duduk maintain je. Keseimbangan lah tu. Kita boleh duduk atas kursi. Seimbang lah tu. Kalau berat kita 500 Newton ke bawah, atas dia R kita di atas kepala kita juga akan tulis 500 Newton ke atas.
maka kita dalam keseimbangan. Benda ni tergantung. Lampu ni tergantung diam-diam, maka dia juga berada dalam keseimbangan. Okey, kalau kita tengok macam ni, yang ni kita nak analisis ni. Bila kita ada dua tali menarik lampu itu macam ni, satu 5 Newton, satu 3 Newton, satu 4 Newton. Kita boleh lukis satu segitiga daya. Tengok lampu ni, dia ada daya ke kanan, dia ada daya ke bersudut itu, dan juga dia ada berat ke bawah. Ini W, ini adalah P, ini adalah T. Okey, macam mana kita nak ni? Kita boleh gunakan segitiga daya, yang mana kita gunakan kaedah head to tail, yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu kepala ke ekor. Kita boleh cabut-cabut. Okey, mari kita cabut yang P dulu. P, kita letak sini P. Lepas tu kita cabut T. Apa maksud cabut ni? Ambil T, ekor. Ni ekor, ekor. Ekor T, ini kepala T. Ini kepala dia. Kita letakkan ekor dia di kepala P. Maka dia akan jadi macam ni. Macam tu. Ini adalah T. Yang ni adalah P. Mana W? Ambil cabut W ni, ekor W di kepala T. T ni ekor dia duduk situ, turun sini. Kamu akan menghasilkan satu segitiga yang tertutup. Inilah W. Bila segitiga anak panah dia bersambungan macam ni, cantik saja, ini kita namakan sebagai daya dalam keseimbangan. Ini daya dalam keseimbangan. Forces in equilibrium. Okey, boleh dapat ke tak boleh dapat? Boleh. Cantik. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Kita ada rajah ni. Mana rajah ni kejap cikgu lukislah. Kita ada satu, katakan kita ada satu frame gambar macam ni. Okey, kamu kena label dulu. Dia paku kat sini. Kena label dulu apa daya yang terlibat. Yang ni dia adalah katakanlah sudut dia 45 R, darjah. cikgu. Ya. Apa ngunyian? R yang terlibat. R yang terlibat? Betul tak? Daya-daya yang terlibat ke atas dia. Okey, kamu nampak ni. Sini dia ada berat tak? Mesti ada berat kan? Okey. Sekarang ni rajah dia macam ni. Kita kena lukiskan dalam bentuk rajah jasad bebas. Maka yang ada ialah macam ni. Kita letakkan satu titik. Lukis W dulu. W ke bawah. T1 sudut dia 45 ke sana. Ni. Buatlah sudut ni 45. Ini adalah T1. T2 dia ke sana. Pun 45 juga. Inilah T2. Okey, yang ni belum jadi segitiga lagi. Cikgu dah sebut tadi. Kalau dia dalam keseimbangan, ketiga-tiga ni bila kita cabut, letak dia akan menghasilkan satu segitiga tertutup. Kan, tertutup. Macam mana kita nak buat yang ni? Okey, mari kita tengok. Nak cabut yang mana dulu? Lupa tulis ni W. Cabut yang W dengan T1 dulu. Okey, W dulu. Okey, boleh W? Cabut W sini. Sini. W. Lepas tu T1 pula. T1 ekor dia di kepala W. Ke sana. Betul? Okey, ni T1. Ini W. Alright. Sekarang ni T2. Cabut T2. Ekor T2 di kepala T1. Duduk sini. Ini kena W ni kena sambung macam tu. Maka inilah T2. Sudut dia mana sudut? Ni sudut dia. Ini 45. Yang ni pun 45. Itulah kaedah dia. Dapat tak satu segitiga yang tertutup? Kepala ke ekor, ekor ke kepala, dapat tak? Dapat. Cantik, cantik. Maka dia dalam keseimbangan. Sebenarnya dia ada kaedah lain, iaitu kaedah menggunakan skala. Kita kena lukis sudut kena tepat. Berat, katakanlah dia bagi berat tu 12 Newton. Kamu kena tulis 1 cm sama dengan 2 Newton. Maka W ni kamu akan dapat 6 cm. Lepas tu kamu kena buat sudut pula. Tarik, kamu akan dapat ukuran dia. Last sekali, kamu kena ukur berapa T1, berapa T2. Kamu akan dapat nilai dia selepas didarabkan dengan 2 Newton ni. Itu kalau guna skala lah. Okey, apa jadi kalau kita ada satu daya yang bertindak ke atas titik, tapi dia menghasilkan segitiga ataupun segi empat ke tak kisahlah. Dia tak dia tidak tertutup tau. Contoh macam ni. Kita ada daya sini, kita ada daya sini, ada daya sini dan kita ada daya sini. T1,
Allah, saya ingat pula dah yang bawah ni. Ni T2, T3 dan juga T4. Ni contohlah cikgu bagi 4 daya. Kita guna kaedah cabut-cabut tadi tu. Okey, macam mana kita buat? Katakan kita nak ambil T1 dulu. T1 ke sana. Lepas tu kita cabut T2 pula. T2 ke bawah. Lepas tu T3. Lepas tu T4 macam ni. Okey, sekarang ni bila kita buat T1, T2, T3, T4, dia ada gap. Dia tidak bercantum. Bermaksud dia sini mula, sini akhir. Maka dia akan ada daripada titik mula ke titik akhir. Ini dia akan ada satu daya yang kita namakan sebagai apa tau? Daya paduan. Ini dia akan ada daya paduan. Kalau dia tanya mana arah daya paduan? Ini arah daripada ekor T1 ke kepala T4. Yang ni dia tak tertutup. Maka ini akan ada pecutan. Kalau benda ni ditarik macam ni kan, dia akan memecut. Sebab dia ada daya paduan. Okey, boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey, cantik. Boleh. Kalau macam tu kita pergi kepada apa lagi yang dia bagi contoh dalam ni ya. Inilah. Tindak balas normal semua yang dia bagi ni kan. Ini semua menghasilkan apa daya dalam keseimbangan. Cikgu dah sebut tadi, daya dalam keseimbangan dia ada dua keadaan. Sama ada dia ni contoh-contoh kejap. Alright, yang ni. Dia bagi 3 situasi ni. Yang pertama, bongkah berada di satah condong tadi. Kan kita dah buat tadi. Halaju seragam ni kau. Ya, ini adalah W apa? Alamak. Siap. Ini adalah W, subhanallah jadi huruf R pula dah. Ni, ini adalah WX kita iaitu W cos ke sin? Cos. Betul kan? Theta kita kat sini. Sin guna yang atas ni. W sin theta. Sebab theta kita guna theta ni juga Theta ni sama dengan theta ni. Yang ni pula kita akan jadi WY iaitu W cos theta. Yes, very good. Dia akan jadi theta tau. FR dengan WX iaitu W sin theta, R sama dengan WY iaitu W cos theta. Yang ni bila sebut dalam keseimbangan, dia pegun pula FR sama dengan WX. R sama dengan WY. Itu maksud dia. Itu dia sebut dalam keseimbangan. Sebab dia sama dengan kiri kanan sama dengan. Kalau kanan 1000, kiri 1000. Kalau kanan 20,000, kiri pun 20,000. Maksud dia macam tu. Sama juga macam ni, berat gambar dan bingkai. Ini cikgu dah lukiskan tadi. Alpha T1, T2 bila kita lukis tu, ini semua dia berada dalam keseimbangan. Kalau kita lukis dari segi segitiga daya tadi, dia akan menghasilkan satu segitiga daya yang tertutup. Termasuk macam ni juga. Macam ni, dia tarik boot. Bergerak dengan hal laju seragam. Dia dalam keseimbangan. Okey. Walaupun T ni, kita boleh leraikan kepada TX dan juga TY. Okey, TY. Yang bawah ni pun kita boleh leraikan TX dan juga TY. Okey. Jadi kalau kita nak tahu, TX ni, kita campurkan TX1, mungkin T1X dengan T2X. Campurkan kedua-duanya, dia sama dengan R pada waktu itu. Pada waktu bila? Waktu bergerak dengan hal laju seragam. Ni dua ni sama dengan R ni. Water resistant ni. Okey, boleh faham tak? Cikgu ulang lagi sekali kau. Okey, yang ni, kejap cikgu padam yang ni dulu lukisan kat tepi ni. Okey, yang ni bila kita dah leraikan tadi, maka di sini dia ada T1X dan satu lagi dia ada T2X. Sekarang dia ada dua tali kan? Cikgu namakan ni T2 lah. Yang ke sini ni. Ni lah T2. Yang ke sana tu ialah T1. Maka T1X dia sama dengan R ni. Contoh, T1X campurkan dengan T2X. Katakanlah 2000 Newton. Bermaksud R juga sama dengan 2000 Newton. Kerana apa? Bila dia sebut bergerak dengan hal laju seragam, kiri dengan kanan, sama nilai dia. Sebab apa? Tidak ada daya bersih. Boleh faham? Boleh. Okey, cantik. Alhamdulillah. Alright, kita ada lagi lebih kurang dalam... bukan lebih kurang pun, ada terlebih. Astagfirullahaladzim. Tadi kita mula 5.20. Oh, 6 minit lagi. Ada apa-apa lagi? Yang ni aktiviti mungkin kamu boleh buat di sekolah. Yang ni dia ada buat calculation. Cikgu dah tunjukkan kepada cikgu buat calculation kat sini. Sebenarnya dah ada ni. Cikgu terangkan sebab apa. Kamu dah ada basic tadi. Mari kita tengok. Yang pertama dia ada satu
daya ni 60 bersudut. Yang lain P dengan W tak ada masalah, paksi X, paksi Y. Sekarang ni yang 60 ini kita leraikan kepada TY dan juga TX. Hilanglah T ni. Nampak? Dah ada TY sama dengan W, TX sama dengan P. Kita boleh sebut macam tu sebab dia sama kan? Yang ni dia paksi Y. Yang sini pula paksi X. Sebab tu kita sebut TX sama dengan T cos theta. Memanglah TX tu ialah T cos theta. T cos theta ni sebenarnya dia adalah sama dengan P ni. Nilai P tu. Okay. TY pula dia adalah T sin theta. Ni untuk yang tadi kan. Kan kita dah leraikan 60 tu. Yang ni kita guna sin lah sebab apa sudut dia 60 tu dengan paksi X. TY T sin theta, kita akan dapat nilai T sin theta. Kalau dia tanya berapakah nilai TY tu, kita boleh dapatkan dia punya nilai dia. 6.92 ni sama dengan W sebenarnya. Yang ni kita boleh sebut sebagai sama dengan W. Ni sebab tu dia bagi yang bawah ni, W sama dengan TY. Boleh faham? Boleh. Cantik. Okey, TX sama dengan apa? TX. Yes, dia sama dengan P, betul kan? Sebab TX ke sana, P ke sini. Kita kata dia dalam keseimbangan. Bermaksud TX sama dengan P lah. Kan? TX pula kita tahu lah dia adalah T cos theta sama dengan P. T kita dia dah bagi dah nilai 8. Kan? So, kamu akan dapat 8 cos 60. Last kali kamu dapatlah P tu ialah 4 Newton. Okay, sebab tu kita ni laju sikit. Ada lagi yang ganah lagi tak? Alright, yang ni tak ada masalah. Ini kalau dia minta kita guna skala. Kalau kita kena guna skala, kita memang kena lukis ikut. Contoh 8 Newton, kita kena buat 4 cm lah. Sudut kena lukis. 60 darjah ni kena ukur dengan sudut. Ataupun kamu guna jangka lukis. Yang macam kita buat sebelum ni. Jadi bila kita ada satu daya paduan ni, kita boleh lukiskan satu berat tu W ke bawah. Ni, kau tarik je ke bawah. Lepas tu dapatkan 90 darjah, pergi tarik ke ekor dia ni. Dapatkan ukuran P ni berapa cm. Dapatkan berapa panjang W. Bila kamu contoh macam ni, dia bagi P dia dapat 2 cm. Kalau 2 cm bermaksud darabkan 2 Newton. Sebab skala dia 1 cm 2 Newton. Maka kamu akan dapat 4 Newton. Kalau W pula, W dia ukur-ukur 3.5 cm. 3.5 cm darab dengan 2 Newton, dapatlah 7 Newton. Mari kita tengok jawapan calculation dengan jawapan guna kaedah skala. Jawapan untuk P, mana P? 4 Newton. Sama tak dengan calculation kita kat atas? P sama dengan 4 Newton. Betul kan? Sama kan? Sama. Betul tak betul? Betul kan? Okey, tapi untuk W kita dapat calculation 6.93. Yang ni dapat 7, lebih kurang lah kan? Lebih kurang. Tapi calculation lebih sharp lah jawapan dia. Okey. Alright, pergi pada yang terakhir ni, iaitu dia duduk di atas tanjakan. Tanjakan yang ni dia kata bergerak tak? Lukiskan gambar raja jasad bebas macam ni lah. Ni kita boleh leraikan lagi. Yang W tu kita leraikan, iaitu sini ialah WX, sini adalah WY. Kita dah tahu tadi WY ialah W cos theta, WX adalah W sin theta. Jangan tersalah sebab theta dia di sini. Bermaksud kalau sini 40, sini pun 40 darjah. Okey? Alright. So dia ambil daripada mana tu? Dia segitiga sebenarnya ni. Kamu boleh tengoklah segitiga tu sudut ni. Macam mana cikgu nak lukis? Dia macam ni. Lepas tu dia macam ni. Kan? Sini. Lepas tu dia dekat sini. Alright. Inilah W. Kalau sini 40. Sini 90. Sini ialah apa? Sini ialah 50. Kalau sini 50. Maka di sini adalah 40 lah. Sebab yang ni juga adalah 90 darjah. Nampak tak? That's why kita dapat 40 ni sama dengan 40 sini. Theta yang di sini sama dengan theta di sini. Okey, boleh Cikgu harap kamu boleh dapat tu. Boleh cikgu. Okey, cantik. Kamu tengoklah pelan-pelan yang tu kan. So, langkah-langkah dia bagi sini sebenarnya apa yang kita dah buat berdasarkan calculation kita tadi tu dan leraian daya yang kita buat, kamu boleh selesaikan masalah ini berdasarkan contoh ni. Kamu boleh tengok. Dia tanya, ini dia minta kamu lukis. Kamu lukis memang kena guna skala lah. Kena guna skala. Tapi kalau dari segi calculation, kita juga boleh menggunakan sin cos semua macam ni. FR sama dengan W sin 40. Ni. Dan ni. Kan? Paksi X kita lah tadi. Yang ni R pula paksi Y.
R sama dengan WY lah kita panggil. Ini WY. FR ni sama dengan WX. Kamu akan dapat nilai dia. Boleh tak boleh? Boleh. Cantik. Sama juga macam gambar ni. Yang ni pun cikgu dah tunjukkan tadi untuk lukis dia punya rajah tu. Kan T1, T2. Sebenarnya kita cabut-cabut ni menghasilkan satu segitiga yang tertutup itu. Atau dia ada satu lagi calculation. Kamu menggunakan formula trigonometry. Yang ni lah. Yang ni cikgu, yang bawah ni cikgu tak apa sure dia punya formula ni. Yang ni confirm. Okay. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Rajah dia macam ni. Tapi yang ni, lepas tu kena ada ni lah. Betul-betul. Memang kamu boleh guna formula ni untuk mengira berapa nilai tegangan tali tersebut. Tapi yang penting, bila mana kamu dah boleh leraikan dia, untuk macam ni selain daripada cara lukisan. Subhanallah. Cikgu ambil masa 5 minit. Kejap. Okay, yang atas ni, bila kita ada daya ke sana, dan juga daya ke bawah, apa yang kita boleh buat? Sini W. Maka daya ni, T1, ni T1, inilah T2. Kita boleh leraikan macam ni. Ini adalah TY ataupun T1Y. Yang ni adalah T1X. Yang ni pun sama juga. Kita ada T2Y. Sini adalah T2X. Okey. Bila kita leraikan macam ni, sebenarnya apa yang berlaku? Lukisan kita dah jadi macam ni. Cikgu buat macam ni lah, senang. Kamu nampak. Okey, ni adalah T1Y. Ke atas ni juga adalah T2Y. Bawah ni adalah W. Ada lagi tak yang ni? Tak ada dah. T1X dengan T2X ni sebenarnya bila disebut dalam keseimbangan, dia tidak ada pun paksi bergerak ke kiri kanan, maka kita abaikan. Kalau nak tulis boleh lah. Yang ni adalah T1X dengan sini adalah T2X. Ni sebenarnya dia cancel out. Sama je. Tak ada nilai. So sekarang ni kalau kita nak sebut adalah T2Y campur dengan T1Y sama dengan W. Boleh faham ke? Atas kan dua macam boat tadi yang tarik tu. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Dari segi T2Y ni apa nilai T2Y tu? T2Y sama dengan T kena tengok sudut dia lah. Katakanlah dia bagi sini ialah 35. Maka T cos ke sin? T2? Ni sin. Yes, sin 35 betul? T sin 35. Kalau T1Y ini pun 35 juga. Ni cos. Ni cos. TY. TY. So sin ke cos? TY sin. Sin juga, very good. So kita ada dua kali. Ni lah. Sebabkan nilai dia sama kan. Sudut sama biasanya sama. Tak ada masalah. Kita boleh campur je terus. Dua kali T. Sin 35 darjah. Alright. Itulah bermaksud. Yang dua ni bila kita boleh tambahkan. Dia adalah sama dengan W. W ni pula sama dengan mg. Kalau bagi M, kita boleh dapatlah nilai W. Alright. Jadi cikgu rasa sampai situ dulu untuk hari ni. Sebab kita cover. Yang ni sepatutnya cover 2 jam. Keseimbangan daya dalam keseimbangan 1 jam. Leraian daya 1 jam. Tapi cikgu percepatkan. Disebabkan kita cikgu rasa kamu di sekolah dah belajar sampai 2 minggu ni. Walaupun PDPR. Tapi sekolah saya punya susah kau. Oh, dah sampai mana? Dia macam mana cakap soalan dia, cikgu saya dia bawa sekali masuk soalan essay SPM. Okey. Cantik tu. Sekarang ni kamu dah dapat basic knowledge-nya ni. Kamu dah boleh apply kepada soalan yang kamu sebut tadi lah. Soalan trial SPM ke soalan... trial SPM saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak boleh nak... tak boleh nak... fikir idea. Saya tak boleh nak jawab. Okey, tak apa. Macam ni. Kalau kamu tersangkut, kamu boleh snap gambar, hantar pada cikgu cuba bantu. Alright, cikgu cuba bantu. Boleh cikgu. Kat Telegram cikgu insyaAllah. Ataupun jangan start sampai situ lah. Ambil gambar, hantar, tanya kawan-kawan. Kamu juga boleh masuk join mana-mana grup Telegram yang selalu buat perbincangan soalan. Okey, disebabkan masa dah habis, cikgu ambil masa kamu lebih sikit ni. Mohon ampun dan maaf salah dan silap. Tapi sebelum tu kita buat kesimpulan. Apa yang kita belajar ini ialah yang pertama kita belajar berkenaan dengan ni daya paduan, leraian daya. Yang mana leraian daya ni kita ada satu daya kita pecah kepada dua komponen. Ingat yang tu je. Komponen dia adalah Fx iaitu mengufuk, Fy mencancang ataupun menegak. Okey, yang mana sudut dia kena ingatlah kalau kita nak pakai F cos theta yang mana
sudut itu berada dengan paksi X, bolehlah kita gunakan Fx sama dengan F cos theta. Theta kat situ. Okey, pada waktu ni juga Fy akan jadi F sin theta sebab kita dah buat segitiga tadi ni. Kita letak theta kat sini, mana sin, mana cos. That's why kita keluar sini Fy, sini Fx dan sinilah F. Di sini kita susun cos ataupun sin. Tapi kalau sekiranya sudut itu berubah, melainkan sama ada kamu kena tolak 90 tolak dengan sudut tu untuk dapatkan theta di bahagian Fx, atau kamu boleh guna tetapi formula terbalik. Fy akan jadi F cos theta, Fx akan jadi F sin theta. Tapi theta tu berada dengan paksi Y. Okey, boleh faham yang tu? Kita dah bincangkan tadi banyak kali. Jadi selain daripada tu, lepas tu kita boleh juga kirakan semua daya yang terlibat di atas objek yang dikenakan. Kalau kita tahu jisim dia, bila kita ada daya paduan, dia akan menghasilkan pecutan. Okay, itu yang penting. Alright, dia akan menghasilkan pecutan. Lepas tu kita tengok pula kepada daya dalam keseimbangan. Keseimbangan daya ni bermaksud apa? Dua keadaan. Sama ada dia pegun ataupun dia bergerak dengan hal laju seragam. Pada waktu ini, daya bersih dia adalah kosong. Kenapa kosong? F sama dengan MA. Bila A dia kosong, tak ada pecutan. Waktu bila tak ada pecutan, pegun atau bergerak dengan hal laju seragam. Pada waktu ini, daya bersih ataupun daya paduan dia adalah sifar. Pada waktu ini juga, tidak ada benda itu untuk pecut, melainkan dia duduk diam-diam, pegun, atau dia bergerak dengan hal laju seragam. Dan kita boleh leraikan daya, lepas tu kita selesaikan mengikut paksi-paksi dia. Kalau paksi Y, dengan paksi Y lah. Tak nak yang ada bersudut-sudut tu. Yang tu kita kena leraikan kepada paksi X dan juga paksi Y. Komponen X, komponen Y. Okey, cikgu rasa sampai cukup sampai situ dulu. InsyaAllah ada rezeki ada umur, kita akan jumpa lagi. Kemungkinan besar minggu depan kita dah berpuasa. Mungkin cikgu terpaksa ubah jadual sikit sebab ada kekangan lah kalau kita buat lewat sangat kan. Kemungkinan mungkin cikgu terpaksa ubah ke pukul 3 ke 4 ke. Tengok keadaan macam mana dulu. Nanti cikgu akan maklumkan dalam grup. Kepada umat Islam, cikgu ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Dan yang lain cikgu ucapkan selamat masuk ke sekolah semula. Bersemuka dengan cikgu-cikgu kamu, insyaAllah. Kita akan jumpalah untuk secara maya ni, secara mingguan, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Daripada situ, mohon ampun dan maaf salah dan silap, insyaAllah. Ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye-bye.